Tuan Haji Abdul Halim bin Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara, dilahirkan pada 22 Disember 1961. Berkelulusan sarjana muda dalam bidang sains sosial dan telah berkhidmat selama 28 tahun di Jabatan Perpaduan Negara. Januari 2021, beliau telah diberi amanah dan kepercayaan untuk menerajui Jabatan Perpaduan Negara di Putrajaya sebagai Ketua Pengarah. Kita ikuti wawancara sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cabaran integrasi nasional dalam era globalisasi di Malaysia merujuk kepada perpaduan teras kemakmuran negara. Itulah tajuk wawancara kita pada pagi ini. Rasa amat bertuah pada hari ini kerana bersama saya merupakan seorang insan yang cukup hebat, berpengalaman dan berjaya di dalam kerjaya beliau. Insan yang saya maksudkan ialah Tuan Haji Abdul Halim bin Hassan, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, semoga segalanya dalam keadaan baik-baik semuanya. Rasa belum terlambat untuk kami ucapkan tahniah di atas pelantikan Tuan Haji sebagai Ketua Pengarah yang baru. Terima kasih. Tahniah Tuan Haji. Ya, terima kasih. Okey, berbalik kita kepada tajuk topik hari ini. Boleh Tuan Haji terangkan secara ringkas apakah peranan Jabatan Perpaduan Negara dan integrasi nasional yang sebenarnya? Okey, terima kasih Seradi. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah ditubuhkan sejak tahun 1969 lagi selepas peristiwa kerusuhan kaum pada 13 Mei 1969, dan daripada titik tolak tersebut pihak kerajaan menyedari bahawa adanya keperluan untuk menubuhkan satu agensi yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan soal perpaduan masyarakat. Dan pada masa ini jabatan ini diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, dan antara peranan yang dimainkan oleh jabatan ialah pertama, untuk meningkatkan usaha-usaha bagi mengukuhkan perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Keduanya, bagi memperkasa hal-hal ehwal perhubungan masyarakat dan juga pembangunan komuniti, khususnya melalui jentera Jabatan Perpaduan Negara di peringkat akar umbi, iaitu di kawasan-kawasan rukun tetangga. Kemudian di samping itu, jabatan juga berperanan untuk menyemaikan bibit-bibit perpaduan ini sejak awal lagi, iaitu sejak di peringkat prasekolah lagi, kepada kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal kanak-kanak mereka melalui tadika-tadika perpaduan yang ditubuhkan di seluruh negara. Kemudian kita juga jabatan juga berusaha ataupun berperanan untuk mengukuhkan penghayatan dan pembudayaan rukun negara di kalangan anggota masyarakat, dan terakhir kita juga menjadi tempat rujukan bagi hal-hal yang berkaitan dengan perpaduan melalui kajian-kajian yang dibuat dan latihan-latihan yang diberikan kepada masyarakat, termasuklah komuniti-komuniti di peringkat akar umbi. Baiklah Tuan Haji. Okey, setiap jabatan atau agensi kerajaan pastinya mempunyai cabaran mereka tersendiri, dan saya pasti jabatan ini pun tidak terkecuali. Jadi bolehkah Tuan Haji kongsikan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Perpaduan Negara demi merealisasikan objektif kerajaan melahirkan sebuah negara yang harmoni dan bertoleransi walaupun berbeza kaum? Okey, dalam konteks hubungan sosial ini, kita sebenarnya Jabatan Perpaduan Negara pada tahun 2018 dengan kerjasama Institut Kajian Etnik di UKM, kita UKM telah melaksanakan kajian yang kita
namakan sebagai Indeks Perpaduan Nasional. Melalui kajian tersebut, antara cabaran yang dikenal pasti oleh pihak pengkaji ialah wujudnya apa yang kita namakan sebagai defisit sosial di kalangan masyarakat, ya. So di peringkat dalam kajian tersebut dikenal pasti 10 cabaran, ya, yang dihadapi dalam menguruskan perpaduan masyarakat. Pertama, semua tahu, ya, pelajar pun tahu bahawa kita merupakan masyarakat majmuk yang mempunyai pelbagai etnik, ya. So ethnicity merupakan satu daripada cabaran yang dihadapi dalam menguruskan perpaduan. Yang kedua ialah berkaitan dengan agama, ya, agama di mana negara kita mempunyai masyarakat yang pelbagai agama. Isu yang berkaitan agama ini merupakan isu yang sensitif dan boleh membawa kepada konflik, ya, dalam masyarakat, dan itu juga merupakan cabaran dalam kita menguruskan urusan perpaduan ini. Ketiga ialah dari segi kelas sosial, iaitu jurang di antara masyarakat dalam lapisan masyarakat itu. Ada yang mempunyai ataupun kelas sosial yang berbeza-beza, dan mereka mempunyai pandangan yang berbeza-beza, dan ini juga merupakan cabaran dalam mengurus perpaduan. Yang keempat ialah berkaitan dengan jurang generasi, di mana kalau di peringkat dahulu ataupun generasi yang awal mungkin perhubungan dia melalui pendidikan dalam bahasa yang sama dan sebagainya. Mereka mungkin lebih mengenali antara satu sama lain, berbeza dengan generasi muda. Dan cabaran selanjutnya, saya daripada 10 tu saya akan jelaskan hanya 2 lagi cabaran yang dihadapi, ialah satu berkaitan dengan politik, kerana kepentingan politik ini akan menyebabkan penyokong ataupun mereka yang berkepentingan ini akan menggunakan politik dan boleh memecah belahkan masyarakat melalui politik fahaman mereka. Dan terakhir ialah media juga merupakan satu cabaran, terutama sekali dalam era sekarang yang ada media sosial yang bebas dan tidak ada sekatan-sekatan untuk menyebarkan pelbagai berita yang kadang-kadang merupakan berita yang tidak tepat dan sebagainya, ya. Itu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Perpaduan Negara. Okey, seterusnya, apakah usaha dan perancangan yang telah kerajaan laksanakan demi mencapai objektif menjadikan Malaysia sebuah negara yang berintegrasi dan bersepadu? Okey, sebenarnya pengurusan perpaduan ini dia tidaklah lahir secara semula jadi begitu, ya. Tentu sekali dalam menguruskan perpaduan masyarakat di negara kita memerlukan perancangan yang baik, perancangan yang teliti, dan saya percaya, saya yakin bahawa kestabilan yang kita lalui dalam tempoh 56 tahun selama ini hasil daripada perancangan yang baik yang teratur, ya, yang dilaksanakan oleh kerajaan. So untuk usaha-usaha ini, contohnya, ya, dalam rancangan 5 tahun dan juga dalam rancangan Malaysia yang sekarang ini akan memasuki rancangan Malaysia yang ke-12, ya. Di situ memang memperkukuhkan perpaduan masyarakat dan integrasi nasional ini merupakan agenda utama yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan dengan penubuhan kementerian ini, kita juga telah pun dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri apa yang dinamakan sebagai Dasar Perpaduan Negara, yang merangkumi tempoh 2021 hingga 2030, ya. Dan di situ juga ada blueprint, iaitu rangka tindakan perpaduan, ya, yang digariskan. Dokumen ini menggariskan
bagaimanakah perancangan bagi mengukuhkan perpaduan masyarakat di negara ini. Keduanya perancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah untuk memantapkan lagi tadbir urus integrasi dan juga perpaduan ini, ya. Antara yang dilaksanakan ialah kita memperkukuhkan ataupun memperkasakan kepimpinan di peringkat komuniti melalui jentera akar umbi yang kita ada, yang saya sebutkan kawasan-kawasan rukun tetangga, dan juga dalam konteks keselamatan, skim rondaan sukarela. Dan juga hal perpaduan ini tidak hanya ditanggung oleh satu agensi, satu jabatan, tapi melalui takbir urus ini kita memperkukuhkan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan, bukan saja agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, dan juga NGO, ya, badan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, ya, dalam mengukuhkan perpaduan, melaksanakan rangka-rangka tindakan bagi mengukuhkan perpaduan masyarakat. Dan kita juga, kerajaan juga menggalakkan supaya masyarakat menerima kepelbagaian yang kita ada, ke arah menuju ke arah toleransi yang lebih tinggi, ya, di kalangan masyarakat, dengan menggalakkan persefahaman, ya, toleransi antara kaum, memperkukuhkan semangat patriotisme di kalangan mereka, dan menggalakkan kerja-kerja kesukarelawanan, ya, di kalangan masyarakat. Dan terakhirnya apa yang penting ialah bukan saja peranan ini dimainkan oleh agensi kerajaan, tetapi semua pihak dan rakyat sendiri harus memahami dan berusaha untuk mengelakkan konflik ataupun pertelingkahan yang akan menggugat kestabilan dan akhirnya membawa kepada kerosakan pembangunan dan juga ekonomi negara. Betul. Ya. Memang banyak pihak yang perlu terlibat memberi kerjasama dalam aspek ini. Ya. Okey. Satu kupasan yang amat bernas dan cukup menarik, ya, daripada Tuan Haji. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami bagi membincangkan isu ini. Penerangan yang sangat jelas dan amat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terimalah pantun daripada saya. Melayu, Cina, India, Serani, satu rumpun, satu hati. Saling sayang, hormat menghormati, terpatri kasih tersemat di hati. Burung kedidi di pohon nangka, anak bayan hinggap di dahan. Orang berbudi kita berbahasa, mesra ikatan erat perpaduan. Pergi ke muara mencari kepah, jual pegaga di pasar tani. Apa gunanya kita berpecah, marilah kita bersatu hati. Burung helang terbang rendah, terbang berkawan di pohon nangka. Jalur gemilang berkibar megah, lambang perpaduan bangsa merdeka. Sekian, terima kasih daripada kami. Semoga wawancara ini memberi manfaat pada semua. Salam keharmonian daripada kami. Salam negaraku tercinta, Malaysia, tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sharifah Mahfuzah binti Said Mahfud selaku pengarah video bagi projek etnik berkumpulan ini. Pertama, saya ingin merakamkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan ahli-ahli kumpulan yang sangat komited, berdedikasi dan sentiasa memberi kerjasama yang amat baik dalam menjayakan projek ini. Pengalaman ini tidak akan saya lupakan. Apa yang dapat saya pelajari daripada putusan ini ialah sikap toleransi, saling hormat menghormati, menjaga adab dan perilaku ialah kunci kepada keharmonian kaum. Perpaduan sangatlah penting dalam memastikan kestabilan sesebuah negara. Kerana jika suasana di antara kaum tegang, maka timbulnya rasa tidak puas hati, maka tercetusnya rusuhan. Negara menjadi tidak aman dan ekonomi menjadi lumpuh. Mudah bagi musuh-musuh dari luar masuk campur dalam
urusan hal ehwal dalaman negara kita. Sejarah keruntuhan Empayar Melaka telah membuktikannya. Melaka jatuh bukan disebabkan musuh luar yang kuat, tetapi musuh dalaman yang melemahkan struktur pemerintahan hingga menjadi kucak-kacir, lemah dan rebah. Kesimpulannya, setiap kaum perlu sama-sama menjaga kestabilan dan keharmonian yang ada dan meletakkan tanggungjawab pada bahu masing-masing. Ini kerana negara ini adalah negara kita, maka kita jaga dan peliharakannya bersama-sama. Kita jaga Malaysia kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Aizat bin Abdul Halim selaku penyunting dalam tugasan video kumpulan kami yang bertajuk Cabaran Integrasi di dalam Era Globalisasi di Malaysia. Antara input atau rumusan yang saya dapat simpulkan adalah sebagai rakyat Malaysia, kita harus sedar bahawa terdapat banyak cabaran dan bukan mudah untuk hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Namun begitu, kita harus sedar perpaduan yang kita telah bina sejak merdeka lagi membuktikan bahawa rakyat Malaysia cukup sedar dan cukup matang dalam menghadapi cabaran integrasi yang ada di dalam negara kita. Setiap generasi memainkan peranan yang amat penting demi mengukuhkan lagi perpaduan yang sedia ada. Justru saya berharap agar semua kaum yang ada di dalam negara kita memainkan peranan masing-masing dan mempunyai sikap toleransi dan juga sikap saling hormat menghormati. Akhir kata, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nozia binti Abdul Aziz, penulis skrip bagi kumpulan 5 untuk tugasan hubungan etnik. Rasa amat bersyukur kerana walaupun dalam keadaan negara yang sedang dilanda pandemik COVID-19, kumpulan saya menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kami iaitu Encik Abdullah. Walaupun agak sukar untuk kami melakukan perjumpaan dan perbincangan berkenaan konsep dan idea video kumpulan kami, tetapi dengan semangat berpasukan, kami telah buktikan yang kami boleh. Sepanjang saya melakukan tugasan ini, saya dapat memahami dengan lebih mendalam kepentingan kita, rakyat Malaysia yang berbilang kaum untuk bersatu padu dan berganding bahu seiring dan bersama-sama dengan kerajaan untuk merealisasikan negara majmuk yang bertoleransi. Usaha kerajaan untuk memecahkan dasar segerasi yang diperkenalkan oleh British sebelum merdeka menjadikan Malaysia sebuah negara integrasi tidak akan berjaya sekiranya kita berpecah belah. Kemajuan, kemodenan dan hala tuju negara kita sememangnya terletak 100% di tangan kita, rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan unik ini. Akhir kata dari saya, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Syahidah binti Tayuman, juru kamera dari kumpulan 5 akan membentangkan refleksi saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana kita dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Berbalik kepada tajuk kita iaitu cabaran integrasi nasional dalam era globalisasi di Malaysia dapat dilihat merupakan aspek yang sangat penting dalam keadaan negara yang menghadapi pelbagai krisis dan negara yang membangun. Ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya golongan muda yang semakin alpa. Ibarat kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih.